Jadi sekarang ni kau nampak tak apa yang kelakar dia? Kau nampak tak apa yang kelakar dia? Cuba bagi tahu. Mungkin korang boleh komen ke dulu ke? Cuba bagi tahu aku. Apa yang kelakar dia? Apa yang rasa kelakar sangat ni? Yang kelakar dia dekat sini, okey, Menteri Kebudayaan Teknologi benda, Menteri Pendidikan Indonesia ni, okey, dia tak faham ke yang Malaysia nak angkat ni adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Dan bahasa yang digunakan dekat Indonesia yang menjadi bahasa rasmi Indonesia tu pun adalah bahasa Melayu. Aku macam Inilah YouTubers Malaysia, sang mantan tentara, yaitu Rais Hamid, yang dulu pernah mentertawakan Menteri Kemendikbudristek Indonesia, yaitu Nadiem Makarim. Karena ia merasa ada yang lucu dengan pernyataan Menteri Pendidikan Indonesia, saat diajukannya bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN, Menteri Pendidikan Indonesia langsung menolaknya. Dan berkata, bahasa Indonesia lah yang lebih layak untuk diajukan menjadi bahasa kedua ASEAN. Dari situlah ia tertawa, atau mentertawakan Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim. Ia kelakar, atau merasa lucu, dengan pemikiran Menteri Pendidikan Indonesia. Karena menurutnya yang diajukan oleh Perdana Menteri Malaysia itu adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Karena bahasa Indonesia dianggapnya adalah bahasa Melayu, atau sama saja dengan bahasa Melayu, salah satu dialek bahasa Melayu, yang hanya diberi nama bahasa Indonesia oleh negara Indonesia. Itulah anggapan YouTubers Malaysia satu ini. Sepertinya ia belum mengerti tentang sejarah bahasa Indonesia terbentuk, dan membentuk, atau diciptakannya bahasa Indonesia. Mengapa dan kenapa bisa dinamakan bahasa Indonesia? Dan YouTubers Indonesia yaitu Basten Sebo, langsung menanggapi isi video dari YouTubers Malaysia satu ini. Dan memberikan pengarahan serta yang lainnya, bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa Melayu. Memang dasar atau akar bahasa Indonesia, adalah dari bahasa Melayu, akan tetapi bahasa Indonesia sudah jauh meninggalkan bahasa Melayu, untuk setiap kosakatanya, dari ribuan kosakata, hingga kini sudah mencapai ratusan ribu kosakata. Dan akan terus berkembang, dan bertambah, dalam setiap tahunnya. Bahkan bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa yang modern. Namun kini setelah beredarnya berita tentang bahasa Indonesia, yang telah menjadi bahasa resmi yang ke-10 di UNESCO, seolah-olah ia pun mengakui keberadaan nama bahasa Indonesia. Ia terkejut, serta merasa bangga dengan bahasa Indonesia. Ia bangga pada bahasa Indonesia, serta pada masyarakat Indonesia yang mampu menggunakan bahasa Indonesia, hingga bahasa Indonesia dipelajari di berbagai negara, berkat program Bahasa Indonesia, yaitu BIPA. Dan hingga menjadi bahasa resmi yang ke-10 di konferensi UNESCO. Dan YouTubers Malaysia ini pun merasa kecewa dengan Malaysia. Mengapa bukan bahasa Malaysia yang berada di UNESCO? Wahai YouTubers Malaysia Rais Hamid, bukankah dulu Anda pernah mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, dan bahasa Malaysia juga adalah bahasa Melayu? Lalu mengapa sekarang Anda merasa terkejut dan heran atau bingung dengan bahasa Indonesia yang telah berada di UNESCO? Dan merasa kecewa dengan negara Anda, serta masyarakat Malaysia yang tidak mampu memartabatkan bahasa kenegaraannya? Atau mungkin sekarang Anda sudah mengerti dan paham akan bahasa Indonesia dalam perkembangannya. Bahwa bahasa Indonesia itu sudah jauh berbeda dengan bahasa Melayu, bahkan telah jauh meninggalkan bahasa Melayu, untuk menjadi bahasa yang modern. Untuk itu, mari kita saksikan video-video berikut ini, tentang bahasa Indonesia dan YouTubers Malaysia Rais Hamid. Jadi, tolong dengar, betul-betul tengok video sampai habis. Cerita dia macam ni. Okey, aku gelak dulu. Pada 23 Mac yang lalu, okey, kita punya Perdana Menteri lah, okey, Datuk Seri Ismail Sabri, dia ada berhasrat untuk berbincang dengan anggota negara-negara ASEAN ataupun Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara untuk menjadikan bahasa Melayu. Dengar aku cakap, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua dalam ASEAN, sebab bahasa rasmi yang pertama dia adalah English. Dan okey, Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri, dia dah pun pergi berjumpa dengan Presiden Jokowi untuk nak sampaikan dia punya hasrat ni lah. Sebab apa? Indonesia, Malaysia, dia orang kata pengguna bahasa Melayu yang paling besar lah dekat mana-mana negara dekat dalam dunia ni, selain daripada Brunei dan juga Singapura. Okey, faham kat situ Okey, ini yang kelakar dia.
Okey, ini part yang kelakar yang aku nak cerita kat korang ni. Okey, mungkin bolehlah mana-mana YouTuber Indonesia supaya react lah aku punya video ni kan. Bukan nak argue ke apa, tak ada. Kita react balik. Mungkin aku yang salah faham ke, korang salah faham ke, aku tak tahu lah. Usaha Perdana Menteri Malaysia nak mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN telah ditolak oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia, iaitu Nadiem Makarim. Sebab apa dia tolak? Ni yang kelakar dia. Sebab dia cakap bahasa Indonesia adalah pilihan yang lebih baik kerana ianya paling banyak digunakan di Asia Tenggara dengan penggunaannya bla 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 sebanyak 47 negara dan sebagainya lah. Dan cadangan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN ni keluar lepas dia tolak cadangan Malaysia tu lah. Jadi sekarang ni kau nampak tak apa yang kelakar dia? Kau nampak tak apa yang kelakar dia? Cuba bagi tahu. Mungkin korang boleh komen ke dulu ke? Cuba bagi tahu aku. Apa yang kelakar dia? Apa yang rasa kelakar sangat ni? Yang kelakar dia dekat sini, okey, Menteri Kebudayaan Teknologi benda, Menteri Pendidikan Indonesia ni, okey, dia tak faham ke yang Malaysia nak angkat ni adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Dan bahasa yang digunakan dekat Indonesia yang menjadi bahasa rasmi Indonesia tu pun adalah bahasa Melayu. Aku macam dan memang ada keluar statement daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri bahawa cadangan nak memartabatkan, nak menaikkan, nak mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN ni tak ada kena-mengena dengan mana-mana negara. It's very general. Dia nak naikkan bahasa Melayu, bukan bahasa Melayu Brunei, bukan bahasa Melayu Singapura, bukan bahasa Melayu Malaysia ataupun bahasa Melayu Indonesia. Tak ada, bahasa Melayu. Jadi bila aku terus baca berita ni, aku macam alamak. Aku cuba simplifiedkan nak bagi korang faham kan. Okey, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia menolak cadangan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN. Dia cakap lagi elok bahasa Indonesia tu yang dijadikan bahasa kedua ASEAN. Dah tu bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu tu bukan benda yang sama ke? Aduh. Dan kalau korang nak tahulah, boleh pergi buat research ke apa. Ini bukan aku overclaim ke, bukan aku nak claim ke. Nak tahu tak? Bahasa Melayu ni sebenarnya bukan milik siapa-siapa pun. Bahasa Melayu ni dah wujud sebelum Indonesia dan Malaysia ditubuhkan lagi. Jadi kau nak claim apa benda weh? Cumanya bila negara-negara macam Malaysia, Indonesia, Brunei ditubuhkan dan bila penggunaan bahasa Melayu tu dijadikan sebagai bahasa utama, barulah dia dijadikan bahasa rasmi untuk bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dekat Singapura pun ada juga guna bahasa Melayu Singapura, dan mengikut negara masing-masing punya dialek ataupun accent lah. Okey, ikut dialek masing-masing lah. Sama lah juga macam Malaysia. Kita ada Kelantan, Terengganu, kita ada Negeri Sembilan, kita ada Perak, kita ada Kedah, ada Perlis. Cara dorang menggunakan bahasa Melayu dorang berbeza-beza. Tapi adakah bahasa Melayu itu adalah hak mutlak negeri Kelantan? Tak ada. Adakah hak mutlak orang KL? Tak ada. Bahasa Melayu tu is very general lah. Cuma cara penggunaan tu dia pelbagai. Cuma satu benda je yang aku setuju dengan Menteri Indonesia ni. Dia cakap penggunaan bahasa Indonesia lagi luas, lagi banyak. Of course lah, kau tengoklah keluasan Indonesia tu besar mana. Okey, lepas tu kau tengoklah bilangan rakyat dia berjuta-juta mana, lagi banyak daripada Malaysia sendiri. Memanglah penggunaan dia lagi luas. Dan tak dinafikan Indonesia bagi akulah lagi menjadi bila diorang kenal bahasa Melayu tu adalah melalui negara Indonesia. Sebab itulah yang menteri ni claim bahasa Indonesia lagi luas penggunaan dia sebanyak 47 negara dan sebagainya. Memanglah. Cuma kalau dia datang Malaysia, dia belajar bahasa Melayu Malaysia. Boleh je nak claim diorang tahu bahasa Malaysia. Sebenarnya benda tu bahasa Melayu, it's very general lah. Sama lah juga US, Australia, New Zealand, UK, diorang guna apa? English. Tapi pernah tak mana-mana negara ni claim, oh English ni diorang punya bahasa, diorang lah asal usul bahasa Inggeris? Ada tak? Tak ada. Kita je, kita ni je yang duk berebut-rebut ni, bahasa ni siapa punya, bahasa ni siapa punya. Tolonglah, benda-benda simple macam ni tak payahlah kita nak ni apa semua. Patutnya Menteri Indonesia tu patutnya menyokong lah, sebab yang Perdana Menteri kita nak naikkan tu adalah bahasa Melayu, bukan dia cakap bahasa Malaysia. Jadi Pak Menteri, tolong jangan salah faham. Okey, bila bahasa Melayu tu berjaya dijadikan bahasa kedua ASEAN, maknanya sama-samalah dengan bahasa Indonesia tu sekali lah dijadikan bahasa kedua ASEAN. Jadi yang akan dapat nama nanti adalah Indonesia, Brunei, Singapura yang boleh berbahasa Melayu, dan juga Malaysia. Empat-empat ni orang kata dah memang jadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa pengantaraan yang utama. Jadi tak ada isu lah benda ni. Jadi sepatutnya tak adalah isu nak menolak cadangan ni. Mungkin dia salah faham kot. Okey, korang tolong tengok-tengokkan korang punya menteri sikit. Okey, sahabat-sahabat Indonesia, tengok-tengok sikit korang punya menteri ni, macam dia tak adalah aku nak mengecam pun kan. Aku tak ada maki, aku tak ada marah, aku gelak-gelak je. Cuma kelakar lah bila dia menolak cadangan, lepas tu dia cakap bahasa Indonesia lagi bagus. Sedangkan bahasa Indonesia tu adalah salah satu daripada bahasa Melayu juga. Jadi apa ni yang nak dinaikkan tu adalah bahasa Melayu. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Basden Sebo
Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menanggapi salah satu YouTuber yang berasal dari Malaysia bernama Rais Hamid. Ini ada salah satu YouTuber dari Malaysia. Saya tahu dari teman-teman yang mengirimkan link di kolom komentar. Akhirnya saya mengunjungi channelnya dan setelah saya klik videonya dan saya menonton videonya di mana si Rais Hamid ini dia mengatakan bahwa Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem itu tidak paham dengan maksud dari Perdana Menteri Malaysia. Ya, ini masih soal perdebatan mengenai bahasa resmi ASEAN. Dan si YouTuber ini dia mengatakan karena Menteri Nadiem menolak usulan dari Perdana Menteri Malaysia tersebut, dan menurut Menteri Nadiem seharusnya yang menjadikan bahasa resmi ASEAN adalah bahasa Indonesia, dia menjudge bahwa Menteri Pendidikan kita itu tidak paham atau tidak mengerti. Menteri Pendidikan kita itu seolah-olah dianggap tidak memahami tentang bagaimana bahasa Melayu ini, ya. Dulu ke cuba beritahu apa yang kelakar dia, apa yang rasa kelakar sangat ni. Yang kelakar dia dekat sini, okey, Menteri Kebudayaan Teknologi benda, Menteri Pendidikan Indonesia ni, okey, dia tak faham ke yang Malaysia nak angkat ni adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Dan bahasa yang digunakan dekat Indonesia yang menjadi bahasa rasmi Indonesia tu pun adalah bahasa Melayu. Aku macam Ada beberapa pernyataan dari si Rais Hamid ini yang saya sudah rangkum dalam beberapa catatan kecil, ya. Yang pada intinya dia mengatakan bahwa Menteri Pendidikan kita itu tidak paham dengan maksud dari Malaysia. Lalu menurut dia, yang hendak diangkat Malaysia adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kemudian dia mengatakan bahasa yang telah menjadi bahasa resmi di Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Lalu dia mengatakan tujuan Perdana Menteri Malaysia itu mau memartabatkan atau mau menaikkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa resmi ASEAN. Dan menurut dia, ini tidak ada sangkut paut dengan negara di ASEAN, ya. Tidak ada sangkut paut dengan negara manapun. Jadi bahasa Melayu menurutnya very genre, termasuk di Indonesia ini genre atau aliran dari bahasa Melayu. Oke teman-teman, setelah saya menyimak pembahasan dari si Rais Hamid ini, ya, saya menarik kesimpulan apa yang telah diutarakan oleh si Rais Hamid ini. Kesalahannya pada dasarnya itu hanya satu, ya. Hanya satu kesalahan dasar dari si Rais Hamid ini. Apa kesalahannya? Kesalahannya, dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Dia tidak paham. Tanya kepada jiran kita Indonesia, kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu, bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangkal lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur, dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia. Dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tumpang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni. Namun, persoalan dia, kenapa bukan bahasa Malaysia? Tapi aku ada jumpa satu artikel yang menerangkan dari sudut beliau lah, yang ditulis oleh Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama. Dekat mana silap dia? Kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Koranglah punca dia. Tak kisahlah, daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampailah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, supaya bagi kemaluan kepada satu pengajaran pada budak-budak lain. Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang berpuluh-puluh. sebenarnya ada je segelintir lah, sangat-sangat sedikit bilangan dia daripada kalangan pemimpin dan orang-orang ternama ni yang bukan berbangsa Melayu. Boleh je cakap bahasa Melayu elok-elok. Contohnya Wee Ka Siong, lagi Anthony Locke, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, lagi satu Tan Sri Lee Lam Tai. Diorang cakap Melayu kadang-kadang lagi bagus daripada orang Melayu tu sendiri. Lepas tu baru-baru ni kan ada content creator yang berbangsa India tu yang terkejut, oi, dia cakap Melayu memang macam orang Melayu lah. Tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke, bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu, borak-borak kadang-kadang aku cucuk dengar kan,
berbual dalam bahasa Inggeris. What you know me, I am you, what are you doing here, I want to drink. Malah dadah apa? Sebab bagi korang cakap English ni barulah educated, nampak bijak. Cakap bahasa Melayu ni low class, tak nampak educated. Daripada pihak kerajaan sendiri pun tak kisahlah kerajaan mana pun, ada je aku nampak usaha-usaha nak memartabatkan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa kebangsaan. Tapi acuh tak acuh, hangat-hangat tai ayam. Kalau kau tengok dekat Indonesia ni, bukan dekat Indonesia ni, ada orang Melayu je, ada orang Aceh je, ada orang Jawa je, kadang-kadang ada je yang bangsa Cina. Tapi bila diorang buka mulut cakap bahasa Indonesia je, memang tak ada bunyi bunyi macam Cina sikit ke, bunyi macam India sikit ke, memang bunyi bahasa Indonesia, memang itulah bunyi dia. Jadi dalam isu ni, rakyat Malaysia, kau tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Yang pemimpin tak payah nak salahkan rakyat, yang rakyat tak payah nak salahkan pemimpin, semua salah. InsyaAllah tak mustahil satu hari nanti bahasa Malaysia juga akan diangkat menjadi bahasa UNESCO.